أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا تخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضعها فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Allah Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan sesungguhnya telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemahuan yang kuat padanya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis yang menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua daripada syurga, nanti kamu celaka. Sesungguhnya ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.
Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, kuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Lalu kedua-dua mereka, Adam dan Hawa, memakannya. Lalu terbukalah oleh kedua-duanya aurat mereka, dan mulailah kedua-duanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di syurga. Maka telah derhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Dia, Allah, berfirman, "Turunlah kamu berdua daripada syurga bersama-sama. Sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, maka ketahuilah barang siapa mengikut petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Orang yang lurus fikirannya atau amalannya di antara orang yang berdosa. Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah untuk meniru bacaan Jibril AS, kalimah demi kalimah, sebelum Jibril AS selesai membacakannya, agar Nabi Muhammad SAW menghafal dan betul-betul memahami ayat yang diturunkan. Pesanan Allah ini tersebut dalam surah Al-Baqarah 235. Yang dimaksudkan derhaka di sini ialah melanggar larangan Allah kerana lupa, tidak sengaja, sebagaimana disebutkan dalam ayat 115 surah ini. Dan yang dimaksudkan sesat ialah mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Kesalahan Adam AS meskipun tidak begitu besar menurut ukuran manusia biasa, sudah disebutkan derhaka dan sesat kerana tingginya martabat Adam AS, dan untuk menjadi teladan bagi orang besar dan pemimpin-pemimpin agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang walaupun sedikit. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Adam AS dan Hawa, "Turunlah kamu berdua daripada syurga ke bumi. Sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lainnya." Artinya kamu berdua adalah musuh bagi iblis dan keturunannya, dan iblis adalah musuh kamu berdua beserta keturunan kamu berdua. Firman-Nya, "Jika datang kepadamu petunjuk daripadaku," artinya jika datang kepadamu wahai Adam dan Hawa dan iblis petunjuk daripadaku, artinya penjelasan kepada jalanku dan agama yang telah dipilihnya untuk makhlukku, maka ketahuilah sesiapa mengikuti petunjukku, siapa yang mengikuti penjelasanku dan mengamalkannya serta tidak menyimpang daripadanya, dia tidak akan sesat, maka tidak akan hilang daripada tujuan kebenaran, melainkan dia akan menuntun di dunia dan memberi petunjuk, dan tidak akan celaka nanti di akhirat dengan siksaan Allah, kerana Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dan menyelamatkannya daripada azabnya. Para ahli takwil tafsir mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan di atas. Al-Husain bin Yazid At-Tahan menceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Allah menjamin bagi sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa yang ada di dalamnya, tidak akan sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat." Kemudian dia membacakan ayat, "Maka ketahuilah sesiapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka."
Ali bin Sahal Ar-Ramdi telah menceritakan daripada Ibnu Abbas, dia berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa yang ada di dalamnya, nescaya Allah akan memelihara dan menjaganya daripada kesesatan. Abu Ja'far At-Tabari berkata, aku menduga bahawa maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah sesiapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, ialah di akhirat nanti. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki kecemburuan dan orang mukmin juga memiliki kecemburuan. Kecemburuan Allah adalah apabila seorang mukmin mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran tentang dijauhkan perkara yang haram, kerana melakukan hal yang diharamkan akan menyebabkan Allah marah kerana cemburu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada sebatang pohon yang seorang pengendali kuda harus berjalan di bawah naungannya selama 70, atau baginda menyebutkan 100 tahun, dan itu adalah pohon khuldi. Hajjaj menyebutkan atau selama 100 tahun pohon khuldi. Aku bertanya kepada Syu'bah, apakah itu pohon khuldi? Maka dia menjawab, di dalamnya tidak ada pohon kecuali pohon itu. Hadis riwayat Ahmad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Rabbmu telah berfirman, kalau sahaja hamba-hambaku taat kepadaku, nescaya aku akan menyiram mereka dengan hujan di waktu malam, dan aku akan menerbitkan matahari kepada mereka di waktu siang, serta aku tidak akan memperdengarkan suara halilintar kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk beribadah kepada Allah dengan baik. Dan Rasulullah bersabda, perbaharuilah iman kamu. Maka ditanyakan kepada baginda, bagaimana kami memperbaharui iman kami, wahai Rasulullah? Baginda bersabda, perbanyakkanlah mengucap La ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Sadaqallahu alazim.